والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ya Allah, lapangkanlah dada kami, jiwa kami. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia kami, urusan agama kami, urusan akhirat kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina, bukalah segala kekeluhan dari lidah kami. Yafqahu aqwalana, jadilah kami saling memahami di antara kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui suatu apa sekalipun melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahumma rzuqna hubbak, ya Allah, anugerahkan kami, kasihkan kamu dengan sebenar-benar kasih. Wa hubba man yanfa'una hubbuhu 'indak, dan kasihkan orang yang mengasihi kami, yang mana kasih sayang mereka memberi manfaat pada kami di sisi kamu. Waj'alna mahbuban fil alamin, jadilah kami disukai seluruh alam. Linanal, untuk kami mencapai as-salamah, keselamatan, wal afiyah, kesejahteraan, wal amn, keamanan, wal istiqrar, keharmonian, wal itmi'nan, kedamaian. Li husni ibadatik, semata untuk kami beribadah padamu dengan selesa ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Allah, permudahkan segala, jangan Engkau sulitkan. Amma ba'd. Baik, yang dimuliakan Tuan Imam kita, Imam Syakir, yang telah mengimamkan fardu maghrib secara berjemaah. Kalau hadirnya Tuan Pengerusi ataupun Tuan Nazir dan seluruh AJK Masjid Kampung Lucing ini, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, kita panjatkan segala kesyukuran kita yang tidak putus-putus kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan inayah limpah rahmatnya pada kita dapat lagi bertemu pada saat ini. Kita dapat lagi mendengar patah ucapan pada saat ini. Kita dapat lagi melihat kejadian Allah pada saat ini. Dan seterusnya, ucapkan juga tahniah dan terima kasih atas usaha kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis ilmu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mencuburi satu jalan, yang mana jalan tersebut mempunyai ilmu pengetahuan tentang agama Islam, maka dengan asbab tersebut Allah permudahkan jalannya menuju ke syurga. Baik, tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok hadis lain yang memberi keutamaan ataupun memberi kelebihan orang usaha untuk mencari ilmu, seperti hadis Abu Hurairah yang kita biasa selalu dengar juga, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jal illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Tidak satu kaum, satu kelompok, satu kumpulan, satu bangsa, satu keluarga ataupun seseorang itu dia duduk ataupun sertai dalam satu majlis yang mempunyai zikir kepada Allah, saling memperingat tentang kebesaran Allah, illa haffathumul malaikah, melainkan mereka dikelilingi oleh malaikat, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan disirami penuh pada mereka rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, dan mereka memperoleh, wa dzakarahumullah, Allah menyebut fi man indah, di sisi orang yang di sisi Allah. Mana di orang yang di sisi Allah ni biasa dia malaikat lah. Maka Allah akan sebut nama-nama ataupun individu kelompok yang sertai dalam satu majlis
tentang menyebut tentang zikir tentang Allah ataupun kebesaran Allah ataupun ilmu pengetahuan yang diasaskan bukan kerana ibadah kepada Allah, kebanyakan keceriaan yang dicari itu akan dicuri oleh kesesalan. Setiap apa yang dicuti ataupun yang perjalanan yang tidak disertai oleh ibadah kepada Allah, biasanya hasilnya akhirnya dia akan menyesal. Dan tidak akan sesekali menyesal bagi orang yang bercuti ataupun dia habiskan waktunya dalam ibadah kepada Allah. Tu. Kesimpulannya, maksudnya kita bercuti, biarlah kita ni dicipta dan kita di bawah sistem Allah, di bawah undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam surah perbincangan kita pada hari ini lebih saling ingat mengingat, iaitu masih lagi dalam huraian dan explorer ataupun pencarian tentang surah ataupun maksud ayatnya ataupun perkataannya untuk kita mengambil iktibar, untuk kita lebih fahami. Baik, secara umumnya surah Al-Asr yang bermaksud wal asri, demi masa Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang membinasakan, yang tak bawa untungnya di dunia dan rugi juga di akhirat, iaitu kecelakaan, kebinasaan. Illal ladina amanu, dikecualikan daripada orang-orang tersebut, manusia tersebut adalah orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh, dan watawasau bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran, dan watawasau bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. Baik, berpesan beriman tu apa yang turunkan oleh Allah melalui Rasulullah. Amal soleh juga apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran, dan juga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak buat amal soleh yang kita sangka-sangka, kita create sendiri, majoriti konon atas kebanyakan. Ramai yang tertipu, terkeliru dengan basic-basic baru yang dicipta. Kita telah diletakkan dalam satu sistem dunia hari ini, bukan sistem 100% daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah realiti. Kita terpaksa ikut seperti sistem sekarang yang kita tahu. Baik, melainkan orang yang beriman wa amilus solihat tadi itu, iaitu apa usaha amal yang dianggap soleh itu adalah di sisi Allah dan sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sisi Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Tak boleh apa yang kita sangka. Terkadang kita terkeliru dengan sistem majoriti. Apabila majoriti itu kata betul, kita kata betul. Sebenarnya sistem majoriti itu bukan asas tempat kita ukur. Sebab ada kalanya betul, ada kalanya tak betul. Tempat yang kita ukur adalah sebagai orang beriman, berusaha iman kepada Allah, sebagai orang Islam, maka tempat ukur asasnya adalah Al-Quran dan hadis. Tidak boleh lagi daripada itu selain pada ijma' dan qiyas, maknanya apa-apa yang terhasil daripada Quran dan hadis. Wa tawasau bil haq, saling berpesan-pesan dengan kebenaran. Yang benar kena pesan, tersilap kena pesan. Cuma cara pesan tu sekarang ni kena belajar. Jangan terus pesan direct-direct, terus menerus. Ada yang tak suka dan ramai tak selesa kalau kita guna silap perkataan. Jadi kalau kita berpesan, kena berpesan. Usaha sebaik mungkin dalam cara nak memberi pesanan, walaupun di sana akhirnya ada orang yang setuju, ada orang tak setuju, ada orang terima tak terima, itu bukan kerja kita. Kerja kita sampaikan je yang baik, cuma pilih bahasa yang terbaik. Cara macam mana, tanya orang berpengalaman. Saya pun tak tahu juga, perlu kajian banyak. Kalau nak tegur dengan beri hadiah, tak apa juga. Kalau nak tegur dengan kita buat apa pertandingan pun tak apa juga. Ataupun buat kuis ke, ataupun kalau tengok ikut kisah yang dihikayatkan tentang Hasan dan Husin menegur yang syekh yang ambil air semayang, seorang syekh yang ambil air semayang tu tak betul. Dia berbincang, orang tu dia kata macam mana kita tegur syekh ni.
Maka dia pun pergi panggil syekh tu. Di antara cara nak menegur, dia kata, wahai syekh, kamu tolong tengok kami ni, yang mana seorang yang ambil air sembahyang betul ni. Tiba kedua-duanya ambil sembahyang depan syekh tersebut. Dia ambil air sembahyang sudah dengan cara betul dua-dua. Maka syekh tu sedarlah bahawasanya dia yang salah mengambil air sembahyang, tak sempurna. Maka dia kata, sesungguh kamu kedua ni sempurna ambil air sembahyang, aku yang salah. Mana mesej dia tersampai, objektif dia sampai untuk menegur orang tua. Jadi pelbagai kaedah kemahiran yang perlu kita terokai, walaupun dalam cara hanya nak memberi nasihat ataupun cari orang ketiga. Dalam Quran dia suggestkan cari orang ketiga, bagi teguran, cuma teguran tu orang mahir tu ada. Oleh sebab itu di antara pemimpin dia ada PA dia dia ada juru cakap dia, mahir bercakap. Baik tuan-tuan dan puan-puan, wa tawasau bis-sabr, dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Kesabaran 3 kategori utama. Yang pertama, kena sabar, saling bersabar. Lu buat ibadat ni kena sabar. Kadang-kadang ni iblis dia mai tipu, perasaan emosi dia mai jadi jemu. Sabar, kena sabar, konsisten. Sabar dalam perkara baik. Dan juga sabar dalam menegah diri dari melakukan perkara yang ditegah. Dari perkara yang ditegah, kena sabar. Tak boleh tak sabar. Tersilap langkah, terlanjur, balik cepat-cepat kepada Allah dan Nabi. Istighfar, taubat cepat-cepat. Jangan duk berendam dalam kesalahan kesilapan itu. Pulang ke jalan Allah, balik ke siratul mustaqim. Wa tawasau bis-sabr, lagi berpesan-pesan dengan kesabaran, iaitu saling berpesan dengan setiap musibah yang menimpa. Itu di antara maksud yang ringkas daripada surah Al-As. Dan kita seterusnya pergi ke tajuk kita. Kita sambung tajuk kita yang saya catat di sini ialah tentang sifat yang membatalkan iman kedua dalam sifat orang munafik, ciri-ciri orang munafik. Dalam ciri yang ke-7 kalau tak silap saya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita telah lalui dalam satu hadis 4 ciri. Seterusnya sifat munafik itu penyakit hati, yang ke-5. Yang ke-6, berbuat kerosakan di muka bumi. Dan pada perjumpaan kali ini saya catat adalah menuduh bodoh kepada orang yang beriman. Ini adalah di antara sifat orang munafik. Baik, ayat sandaran yang kita kongsi tentang ciri orang munafik pada kali ini ialah dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Ayat 13 ya. Baik. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, yakni orang munafik lah ni, mereka berkata, kami telah beriman. Dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami tetap bersama kamu. Ayat 13. Minta maaf. Wa idza qila lahum aminu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang yang telah beriman, mereka menjawab, patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu. Jadi orang munafik ni bila dia suruh iman, maka dia balas balik, macam mana kami nak iman seperti orang yang bodoh itu.
Ketahuilah bahawa sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui akan hakikat yang sebenarnya. Wal'iyazbillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di antara ciri-ciri orang munafik adalah dia menuduh orang yang beriman dalam kerja iman mereka sebagai orang yang bodoh. Jadi kalau kita tengok zaman sekarang, kalau kita tengok orang yang berusaha beribadah kepada Allah, berusaha untuk beriman kepada Allah, maka dikecam dengan bahasa, maka dicaci dengan bahasa, di antara ataupun maksud seumpama dengan sikap bodoh. Jadi di sini kadang-kadang kalau kita tengok sikap orang seperti ini, bila dia berleluasa, maka sebahagian orang beriman itu mungkin ada yang akan keliru, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bahasa-bahasa ini dimanipulasi, yang disebut secara ramai-ramai, secara berterusan. Maka kekadang dikhawatiri orang yang usaha dalam konteks beriman ini dia jadi keliru. Jadi ragu-ragu, betul ke aku usaha ni? Kan salah. Kan yang sana tu betul, yang sini salah. Yang aku usaha ikut Nabi dengan Allah suruh ni jadi keliru. Di situlah tuan-tuan dan puan-puan, noktahnya kita perlu ada huraian. Kita perlu ada perbincangan supaya kita membongkar kekeliruan itu, supaya kita nampak dengan jelas sesuatu perkara baik. Ayat tersebut dia menceritakan tentang golongan musyrikin yang mana mereka menganggap mereka tu sama title ataupun lebih hebat daripada orang mukmin. Maka oleh sebab itulah mereka mengeluarkan kata-kata, apakah patut kami ni beriman nak ikut jejak orang yang tak pandai bodoh itu? Jadi sia-sialah orang yang beribadah ni, orang yang beriman ni, kalau betul lah mereka kata nak pergi semayang Jumaat. Allah kalutnya, apa duk pergi Jumaat sangat tu, masa mahal. Duk semayang, duk wirid ikut Nabi, Allah habis masa, banyak lagi benda lain kamu boleh buat. Duk baca Quran, orang kata kamu habiskan buat apa, masa macam tu banyak lagi aktiviti, kamu akan jadi mundur lah. Contoh, buat ibadat, ditegur. Nak cuba pakai ikut Nabi, pakaian Allah, ketinggalan zaman, tak update. Nampak tak? Jadi kata-kata itu kalau tidak ada asas yang kuat, ada kemungkinan sebahagian orang yang usaha iman itu akan keliru. So oleh sebab itu kita cuba pada waktu ini, kita cuba cek balik, kita cuba huraikan permasalahan kecaman yang dilemparkan kepada orang beriman ini sebagai orang bodoh. Baik, yang pertama kita nak tahu siapa yang diikut orang beriman ini. Dia ikut siapa? Dia ikut orang sebut nak duit ke? Dia sebut ikut orang ni nak pujian ke? Dia nak sebut nak ikut orang, ikut siapa dia ikut ni? Nak apa yang dia ikut orang beriman, dia ikut-ikut ni? Ke dia ikut Allah dan Rasul untuk janji Allah dan janji Rasul? Yang mana satu? Jadi jawapannya adalah orang beriman ni dia usaha ikut Allah dan Nabi. Dia berusaha untuk ikut Allah dan Nabi, dan untuk mendapatkan janji-janji Allah dan Rasul di akhirat nanti dan juga di dunia ini. Maka oleh sebab itu, siapa dia Allah? Bagaimana title tentang kata nak ukurnya cerdik dan tak pandai ni? Maka orang yang menuduh itu, kata dia tu orang yang beriman ni bodoh, seolah-olahnya dia telah menuduh Allah itu tak pandai. Seolah-olah di sebalik tirai dia terkena, seolahnya Nabi ni tak pandai, tak update, ketinggalan zaman. Sampai kat situ dengan ukuran, dengan sebutan tersebut. Jadi kita cuba tengok ilmu yang orang yang menuduh ataupun ilmu sekalian makhluk ini macam mana, dan bagaimana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta makhluk ni. Baik, kalau kita tengok secara saya cuba study sikit tentang sains cahaya pergerakan ni. Kita tengok kejadian Allah yang Allah cipta ni. Kalau kita tengok
pergerakan kelajuan cahaya yang mana daripada matahari itu untuk sampai kepada bumi ini, kalau seingat saya belajar sekolah rendah dulu, 8 minit lah. Ini kata kita cuba sebut ilmu Allah ni, kita nak banding supaya orang yang menyebut orang yang beriman itu tidak keliru, ataupun orang yang menyebut orang beriman itu tak pandai itu, supaya disedar. Daripada jauh jarak mana kita tak tahu, saya tak hafal. Cuma saya boleh kongsikan tentang teori kelajuan cahaya. Lepas tu kira sendirilah. Kalau dalam catatan yang saya study sikit tu, dia kata kelajuan cahaya matahari ni, cahaya ni, light ni, selaju 300K, 300,000 kilometer per saat. Per saat, satu saat, lajunya cahaya yang kita nampak ni, cahaya ni, ataupun daripada cahaya matahari tu, kita nampak sinar tu, lajunya dia adalah 300K kilometer per saat. Laju tahu mana? Kita ni, kudrat kita ni nak berambat ni, nak kejar ni, sempat tak? Apa kenderaan yang hebat yang boleh kejar ni kelajuan matahari ni? Itu dia ciptaan Allah, laju hebat. Bijak ke tak bijak, tuan-tuan dan puan-puan? Hebat tak hebat ni Allah Subhanahu Wa Taala? Hebat. Bijak, sangat bijak. Daripada sana sampai kepada bumi ni 8 minit. Yang ni setakat saya tak tahulah fahaman sains lain ataupun ada perkhilafan pendapat di antara ahli sains, wallahu alam, tapi ini salah satu pendapat dia lah. 8 minit. Baik. Kalau kita tengok, kalaulah beribu-ribu, puluh bilion apa planet-planet yang ada di muka dunia ni, bumi ini kalau ibaratkan dengan planet lain, dikatakan oleh seorang pendakwah antarabangsa, dikata sebanyak 100 kali ganda bumi ni baru sama dengan besar planet yang lain, seperti matahari besar. Nak kata hebat macam mana orang tu, nak kata hebat setara mana, dia duduk dalam bumi. Kalau kita tengok dalam peratus nilai keluasan bumi pun kita tak nampak dah sebesar apa daripada kita pandang dari bulan, andainya tak nampak pun wajah manusia. Lepas tu hebat setara mana, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kejadian Allah hanya kita sebut tentang banyaknya pun kita dah tak terkira, tak terbilang, nak fikir dah. Tentang jaraknya berapa puluh ribu kilometer, bilion kilometer matahari ke bumi ini, saya tak ingat, saya tak sempat nak catat. Cuma kita boleh ukur daripada cahayanya 8 minit, mana kali dengan 30,000 kilometer per saat. Berapa entah. Itulah. Nak kata hebatnya kejadian cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Satu lagi kehebatan Allah yang Allah jadikan ialah radio wave, gelombang radio. Kita tengok kehebatan Allah jadikan. Gelombang radio ini lajunya selaju cahaya. Sama. Oleh sebab itu kalau orang telefon dia guna gelombang wave lah ni, ataupun radio wave, gelombang radio. Pantulan suara itu dengan sistem yang terhasil daripada kilat. Macam mana dia buat tu saya nak ulah panjang, nanti silap bahasa pula. Cuma kita sebut je macam kita guna dalam handphone ni. Kalau dalam jarak tu 300,000 kilometer, maka kalau kita cakap memang dia akan terus balas macam kita cakap depan. Sebab suara kita tu, cara radio wave, istilah dia panggil gelombang radio ni ataupun gelombang wave ni, radio wave ni, dia bergerak laju sama lajunya cahaya. Kalau putih sebut speed of light. Dia sebut silap, betulkanlah. Minta maaf lah. Jadi kelajuan sama dengan cahaya. Oleh sebab tu orang guna telefon, orang guna internet apa, kalau dari sudut suaranya dibalas seperti kita duduk di depan. Tapi kalau jaraknya lebih daripada 300,000 kilometer per saat, maka mungkin kalau jauh lagi mungkin suaranya lambat sikit sampai. Itu di antara hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau kita tengok dari sudut ayat Al-Quran,
ataupun kata-kata ulama tentang keluasan ilmu Allah. Kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi ayat 109, biasa ayat ni saya selalu baca juga, iaitu qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang ditafsirkan, dinukilkan daripada Ar-Rabi' Ibn An-Nas, dia kata ayat tersebut menggambarkan perumpamaan ilmu seluruh manusia dengan ilmu Allah umpama setitik air dibanding seluruh lautan ataupun samudera. Daripada awal kejadian manusia, awal hingga akhir, semua makhluk, ilmu semua makhluk, bukan ilmu seorang manusia. Maka seperti satu titik air dalam lautan. Daripada awal jadinya dunia, dari semua jutaan bilion manusia yang ada, hampir 7 bilion sekarang, ataupun zaman Nabi Adam lagi berbilion-bilion itu, diagih-agihkan, dikumpulkan dengan ilmu, segala ilmu haiwan yang hebat. Maka dia kumpulkan hanya setitik. Oleh sebab itu ada sebahagian ulama sebut, dia kata ilmu manusia ini apabila dicelup dengan jarum, munasabah dengan ayat ini. Dicelup dengan jarum, maka dalam lautan, apa yang lekat pada hujung jarum itu, maka itulah ilmu manusia. Halus. Maksud ayat tadi, qul law kana al-bahru midada. Seandainya Allah tambahkan ataupun Allah jadikan segala sungai itu sebagai dakwat, bahru dakwat, midadan li kalimati rabbi, dan untuk menulis kalimat Allah, untuk dijadikan sebagai dakwat untuk menulis kalimat Allah, yakni ilmu Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, maka akan habis kering kontang air samudra ataupun air lautan yang tersebut sebelum habisnya kalimat Allah ditulis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun didatang lagi sebanyak itu, mana 7 tasik itu, 7 lautan itu, maka tak akan habis juga ilmu Allah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, banyaknya ilmu Allah. Allah bagi perumpamaan. Maka oleh sebab itu Ar-Rabi' Ibn An-Nas, dia berkata dalam yang dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitabnya, dia kata umpama titik kumpul semua manusia. Baik, dalam ayat yang lain, surah Al-An'am 59, menterjemahkan, menghuraikan ilmu Allah, dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Dan Allah memiliki kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia Subhanahu wa taala. Dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah ataupun yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, iaitu di Lauh Mahfuz. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, ini ilmu Allah, ilmu catat. Baik, tidak ada orang yang dapat mengetahui ilmu ini melainkan Dia. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan, mana semua makhluk di daratan, di udara, daripada sana, daripada bukan bumi saja, bukan bulan saja, bukan planet Pluto, Marikh saja, bukan Zuhal, bukan Zuhrah saja. Dalam planet galaksi kita ni ada 12 bintang ke 11. Semua planet
yang Allah cipta di antara dua bumi, di antara bumi dan langit ini, maka Allah tahu semua keadaan dia. Dan dalam lautan, dan juga tidak ada sehelai daun yang jatuh di pokok, dari pokok, melainkan Allah tahu. Maksudnya setiap pergerakan makhluk, tak kira pohon, tak kira pokok, tak kira kita, manusia, haiwan, angin, gas, minyak, kita sebut apa, laut, laut dalam, laut tengah, laut atas, laut di antara dua laut yang bercantum, yang masin lebih masin, sungai, muara, setiap pergerakan makhluk Allah tahu, dicatat tuan-tuan dan puan-puan. Hebatnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok setiap pergerakan, sebab ayat ni menunjukkan setiap pergerakan daun, maka dalam tafsir yang saya baca, Ibnu Katsir merujuk kepada setiap pergerakan makhluk. Jadi kalau kita tengok dalam makhluk, dalam badan kita, makhluk apa dalam badan? Darah putih, darah merah, kolesterol. Kalau tengok kat doktor, dia entah berapa catik jenis nama-nama dalam darah kita, bukan 3-4, lebih 10. Setiap pergerakan tu Allah tahu. Subhanallah. Setiap nadi kita, jantung kita bergerak, setiap kelipan mata kita, fikiran kita, khayalan kita bergerak, Allah tahu. Jiwa kita bersangka-sangka, semua Allah tahu. Nampak pergerakan kalau kita hurai mengikut tafsir ini. Jadi bagaimana boleh seseorang tu dia kata Allah ni tak pandai, sampai dia sanggup menuduh orang yang usaha beriman ikut Allah dan Nabi itu tak pandai, bodoh. Sebaliknya, ala innahum humus sufaha, sedangkan mereka itu adalah golongan yang bodoh. Walakin la ya'lamun, mereka tak tahu. Ni masalah besar, tak tahu ni. Kategori manusia ni ada berapa? Ada yang dia tahu, dia tu tak tahu. Ada dia tahu, dia tu tahu. Dua dia tahu. Tahu dia pun tak tahu, tahu pun dia tahu. Ada pula golongan manusia yang dia tak tahu bahawa dia tu memang tak tahu. Ataupun dia memang tak tahu bahawa dia tu tahu, dia tak sedar bahawa dia tahu sebenarnya. Jadi 4 kategori manusia. Susah kalaulah dia tak tahu bahawasanya dia tu tak pandai, bodoh. Dia menuduh orang beriman, berusaha ikut Allah dan Nabi ni sebagai orang bodoh. Terbalik kata-kata dia ke atas batu jumalanya sendiri. Ini adalah di antara sifat-sifat orang munafik. Jadi untuk supaya orang beriman ini konsisten, yakin, tidak keliru, kita perlu tahu bahawasanya orang yang kita sembah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi ini, orang yang sangat bijak. Ilmunya bukan ilmu di dataran tanah ini sahaja. Ilmu yang diturunkan adalah daripada Lauh Mahfuz, daripada 7 petala langit, di sisi Allah sendiri. Ukuran ilmu, dan bercambahlah daripada kadar sistem yang Allah beri kepada manusia, kadar ilmu itu. Mereka kaji apa yang ilmu Allah. Yang mereka kaji adalah ilmu Allah. Terhasilnya mereka bawa teori. Mereka bukan mencipta dengan ilmu-ilmu Allah yang ada, sistem yang Allah ada. Mereka cantum apa yang ada dengan kadar ilmu Allah juga. Tiba-tiba lupa diri, naik perasan ataupun syok sendiri, kata aku ni bijak. Orang beriman itu tak bijak. Nak bijak setara mana orang yang menuduh orang beriman ni kata bijak? Kita tengok dari sudut pandangan. Kalau 1 kilometer yang kita kata saiznya 1 inci, huruf besar, kita tengok, kita dah tak nampak dah. Kecuali guna mikroskop yang jarak jauh. Kalau 10 kilometer, macam mana nampak lagi tak? Susah. Mata kasar kita tak nampak dah. Sekarang pun saya pakai 2 mata dah, tak nampak alat bantuan. Macam mana nak kata kita hebat? Sedangkan Allah itu ya alim atau al-alim, al-basir, dia mengetahui dan juga dia nampak. Dia nampak seluruh apa yang terselindung, yang tak selindung. Kalau kita nak bincang macam mana Allah nampak tu sifat lambang, sifat Allah Subhanahu Taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tu tak sama dengan makhluk. Tak sama. Jadi kita tak perlu nak usul sangat.
Yang kita dijadikan untuk melihat pun kita tak tahu macam mana dia boleh lihat. Jadi berimanlah, situ konsep dia beriman. Maka kita dalam jarak yang ada 1 kilometer atau 10 kilometer kita nampak. Allah nampak dari sudut hujung langit tu, di kaki langit istilahnya. Di hujung kaki langit sehingga depan mata kita. Di depan kita, di belakang kita, yang tersembunyi, yang terselindung, yang ternyata, Allah nampak semua. Kita ni yang ternyata lah, yang depan kita kadar kita boleh nampak lah. Kuman kita terbang depan kita, habuk kita terbang depan kita, kita tak nampak juga. Satu lapisan. Lapisan yang lain, bangsa jin, bangsa malaikat yang ada di sekitar kita pun kita tak nampak. Macam mana kita kata kita hebat daripada Allah? Itu di sudut pandangan. Kalau sudut pendengaran, dalam sifat yang kita telah belajar bersama, telah kita kongsi bersama, bahawa sifat riya itu lebih halus min dabibin namal. Dengar tapak kaki semut. Berapa frekuensi je saya tak tahu. Tapi Allah tu mendengar tapak kaki semut. Sekecil-kecil bunyi, di mana sekalipun dalam perut kita, dalam usus kita, tapak kaki semut ke, tengah dalam tanah ke, lubang tanah ke, dalam lautan ke, di bawah tapak lautan ke, di atas pokok ke, di atas bukit ke, dalam udara ke, dalam di luar ruang lingkup kita boleh nafas ni, di angkasa ke, Allah boleh dengar. Nampak tak? Lepas tu kita kata kita hebat. Kita kata kita tak yakin dengan orang yang beriman, usulnya iman. Di mana? Tu di sudut pendengaran. Sudut kuatnya suara. Kita melaung guna alat bantuan bolehlah. Mungkin boleh satu kampung boleh dengar, tak pakai mic. Kalau dinosaur kuat, kalau orang tu kuat, dia boleh lawanlah dinosaur kot. Jeritan dia, tak ada dah dinosaur nak buat ukuran. Tapi kekuatan Allah ciptakan seperti guru. Allah ciptakan. Sekali dengar, kalau silap boleh pengsan kalau rumah jantung. Ataupun tiupan sengkakala akan kita berjumpa kalau umur panjang. Ataupun kita akan sendiri berjumpa masa dibangkitkan. Ataupun pada akhir zaman yang Allah perintahkan ditiupkan sengkala tersebut dan semua makhluk itu mati. Suara yang Allah cipta lebih hebat daripada suara manusia. Nampak tak? Kelajuan kita sebut, tak digitulah. Kita lari berapa kilometer sejam? Kaki dua. Paling-paling tidak guna jet lah, 300 km per minit contoh. Allah cipta cahaya kelajuan dia 300,000 km per saat. Nak kejar macam mana kelajuan kita? Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, terselah dengan jelas tanpa ragu-ragu bahawasanya ilmu Allah amat hebat dan ilmu makhluk. Kalau ikut Imam Ar-Rabi' bin Anas ini disebut dalam tafsir Ibn Katsir dalam ayat 109 surah Al-Kahfi ini, dia kata umpama setitik air sahaja dinisbahkan kepada lautan seluruh dunia, maka tidak terbanding. Itu pun dihimpun segala ilmu makhluk daripada awal kejadian hingga akhir zaman. Maka oleh sebab itu, berkeyakinan, bertenanglah dalam tuan-tuan dan puan-puan dan orang yang berusaha untuk keimanan dan amal soleh ini, bertenang dan beristiqamahlah, kerana sesungguhnya anda kalian adalah insya-Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu dulu, semoga ada manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.